Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu. Hari ini saya nak kongsi dengan cikgu cara kita nak buat data studio. Okey, data studio ni dia adalah satu program ataupun software ataupun aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kita present data kita dalam bentuk yang lebih sistematik dan juga dia adalah data yang live. Jom kita tengok cara-cara dia. Okey, mula-mula seperti biasa kita kena buka kita punya Google Chrome. Okey, dekat Google Chrome kita pastikan kita menggunakan akaun Delima kita. Akaun Delima yang dibekalkan lah oleh sekolah. Okay, kemudian kita pergi ke kita type google.com. Kemudian kita tulis type data studio. Okey, kita pergi dekat link ni. Okey, kebiasaannya sebelum kita mulakan data studio ni, kita create data studio, kebiasaannya kita akan dapatkan data kita ataupun kita collect data kita melalui Google Form. Okey, cikgu kena buat Google Form cikgu dulu seperti biasa, cikgu minta maklumat-maklumat yang tertentu lah. Okey, kemudian bila dah dapat maklumat tersebut, cikgu akan tengok respon ataupun hasil daripada Google Form tersebut dan cikgu kena pastikan kat mana simpannya data respon tersebut. Kebiasaannya kalau kita buat gunakan akaun Delima kita, dia akan simpan dekat dalam Google Drive kita lah dan cikgu akan nampak nanti. Okey, itu kita kalau senang nanti kita buatlah, kita susunlah kita punya Google Drive itu tu mengikut folder-folder yang kita namakan dan lebih sistematik lah. Itu cara dia. Okey, selepas tu contoh kat sini lah, saya tukar saya punya akaun Google saya gunakan akaun Google saya yang satu lagi, yang tadi tu tak ada data Google Form, saya tak buat Google Form dekat dalam drive ni, saya gunakan saya punya ni lah satu akaun lagi. Okey, dekat akaun saya ni kita akan bila kita dah ada kat sini, okey, kita create report. Okey, dekat sini kita kena pilih lah connect data, data source kita lah. Kalau connect data ni, kita connect data dulu dengan Google Sheet. Biasaan Google Sheet lah. Dekat sini owned by me, maknanya kita sendiri punya lah. Saya tengok sini, saya ambil tempahan USTP PPD Tampin. Okey, saya add. Okey, add to report. Okey, dekat sini nanti, okey, ni kita punya data studio, kita dah mulakan data studio kita. Okey, belah kanan kat sini kita akan nampak lah kita punya data-data kita. Daripada data Google Sheet tu, dia akan ambil dia punya header dia. Header kat atas tu nama, bilangan peserta, bulan dan sebagainya. Dekat sini cikgu akan tengok dekat sebelah dia ni ada data source. Ni data source kita boleh tukar-tukar data source kita ni nanti. Kita boleh tambah, kita boleh renew. Kemudian date range dimension. Kat sini date range dimension ni bukan kemungkinan lah. Kita boleh gunakan untuk kita gunakan control untuk kita cari drop down list. For example, kita drop down list. Bukan. Kat sini kita boleh tengok kita buat date range control kat sini. Contoh kalau tempahan kan, saya kalau tempahan dekat USTP ni, saya akan tengok tarikh mana yang kosong untuk pegawai ataupun guru-guru tempah PKG ataupun USTP. Dekat sini kita kena letak lah, kita drag tarikh kat sini, tarikh kat dimension ni, tarikh mula, tarikh akhir. So dekat table ni table je kita boleh add table, kita boleh add chart ataupun table kat sini. Kita add table kat sini. Ni lagi satu table saya boleh buat. Dan kita boleh pilih lah dekat table ni kita nak letak apa field yang kita nak tayangkan dekat dalam kita punya data studio. Ni contoh lah. Okey, kat sini tadi kita dah pilih tarikh mula, tarikh akhir. Okey, record count ni kita boleh delete sebab kita tak guna. Kemudian kita boleh nak pilih nama premise. Kemudian kita boleh tulis nama pemohon. Okey, kemudian kita boleh letak status lulus ataupun tak lulus. Okey, dan juga masa. Masa. Ni saya punya Google Form saya daripada Google Form tempahan USTP saya.
So cikgu boleh adjust kat sini. Cikgu boleh adjust cikgu punya data ni untuk cikgu tayangkan dekat dalam laman web ataupun dalam sistem ataupun dalam Google Site cikgu. Okey. Alright, ni table ni cikgu boleh klik lah dekat bahagian style ni, cikgu boleh tengok sendiri cikgu. Saya rasa cikgu mahir juga berkaitan dengan creativity ni. Cikgu boleh tukar warna dan sebagainya kat sini. Table color semua ada. Nanti cikgu tengok lah ya. Okay, tengok data balik. Okey, contoh kat sini tarikh mula, tarikh akhir, masa mula, masa akhir, nama pemohon dan juga nama premis. Okey, kita kena tambah satu lagi button untuk kita control data kita supaya orang yang nak tempah tu dia akan nampak lah kat mana bangunan mana yang dia nak gunakan. Okey, kita pergi dekat advanced filter, kita letak button ni kat sini. Okey, kita tak nak nama pemohon, kita nak filter nama premis. Premis. Kemudian kita pergi ke advanced filter ni, kita tukar kepada drop down list. Okey. So kat sini bila kita view nanti orang yang nak tempah tu dia akan boleh check lah, kita tengok ni, kita tengok nanti dia akan pilih tarikh. Okey, contohnya Januari sehingga dia nak tengok kekosongan PKG. Okay, dia tengok. Kemudian dia pilih lah USTP Kemencis saja. Kat sini USTP Kemencis pada 13 Januari adalah penuh digunakan. So dia boleh pilih, dia boleh tempah pada tarikh yang tak ada listed kat situ lah. Dia boleh tempah, kita boleh cikgu boleh buat lah dekat bawah ni, nanti cikgu buat lah satu ayat ataupun kenyataan apa-apa kat sini, makluman untuk buat penempahan. Lepas tu cikgu punya Google Form punya link kat bawah ni, dan cikgu linkkan dengan Google Form tersebut. Nanti dia akan pergi ke sana dan result ataupun respon tu cikgu jadikan dia sebagai cikgu punya data sheet dekat sini, data source ni. Tu saja. Dan lain-lain tu cikgu boleh tengok lah, cikgu boleh explore lah cikgu. Ini basic dia, dan kita boleh juga boleh tukar chart dan sebagainya. Ni terpulang kepada cikgu lah. Ni adalah basic sahaja untuk kita sambungkan data kita daripada Google Form punya data kepada Data Studio, dan kita boleh presentkan data ni sebagai kita punya report, ataupun kita boleh jadikan dia sebagai sistem untuk penempahan ataupun apa-apa tujuan yang berkaitan. Okey saja. Itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat ilmu ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.